Dan ada perkara di dalam Al-Quran dan Hadis, orang terkemudian dan orang yang terakhir lebih faham lagi daripada apa yang diketahui oleh orang-orang terdahulu. Rasulullah telah memberitahu dekat hujjatul bidah lagi. Katanya wa yubayyinu minkumul akhar. Aku beritahu khutbah aku pada hari ini supaya setiap seorang daripada kamu itu sampaikan pula pada orang yang lain. La'alla al-akharina alladhi yasma'u minkum hum afhamu minkum alladhi yasma'u minni. Boleh jadi orang yang dengar daripada kamu, orang lain yang dengar, yang teramat sekali daripada kamu, mereka lebih faham lagi makna yang beritahu berbanding kamu yang dengar terus daripada mulut aku. Memberi makna, wahai sahabatku, beritahu kepada yang aku beritahu pada hari ini, kata Rasulullah. Boleh jadi orang yang lain nanti dia beritahu pada orang tu nak beritahu orang selepasnya, selepasnya beritahu orang selepasnya, selepasnya beritahu orang selepasnya. Orang yang paling rendah dengan apa maksud Rasulullah berbanding orang yang terus dengar dari Rasulullah SAW. Hadis ada yang berbentuk sedemikian. Subhanallah. Rasulullah SAW pernah berkatakan bahawa dalam sebuah hadis, la ya'tiyanna 'ala an-nasi zamanin yu'alliqu aswatahum bil jidal fayukhbiru sawtuhu bima fa'ala ahlu. Akan datang suatu zaman ke atas manusia, manusia akan menyangkutkan suara-suara di atas dinding, dan suara itu akan memberitahu manusia apa benda yang diberitahu oleh Tuhan suara itu. Zaman para sahabat dengar terus dari Rasulullah, mereka menyangkakan itu adalah amalan sihir yang akan dibawakan oleh umat Muhammad di akhir zaman. Zaman itu suara boleh disampaikan dekat dinding. Subhanallah. Tetapi ternyata di zaman sekarang suara ustaz ada dekat dinding-dinding. Betul tak? Betul atau tidak? Jadi hal itu sampai difaham kita ke para sahabat kita. Subhanallah. Maka benar kata Rasulullah tadi. Subhanallah. Ada hadis yang kita sekarang belum faham. Kita sekarang tak faham. Subhanallah. Yang faham nanti umat Muhammad di akhir zaman baru faham. Apa kata Rasulullah? Katanya la taqumu as-sa'ah hatta yuqatilu al-muslimun al-yahud wa hatta yaqulu kullu ahjarin wa kullu ashjarin ya muslim hadha yahudi khalfi faqtulhu. Tidak akan berdirinya hari kiamat melainkan, kata Rasulullah, akan berperangnya orang-orang Islam dan juga orang-orang Yahudi. Islam dengan Yahudi, Kristian tak ada waktu. Bila akhir zaman nanti, sekarang belum lagi. Kata Rasulullah kepada, sehingga kan pokok-pokok dan batu-batu akan berkata-kata, bercakap. Katanya apa? Wahai orang Islam, ini ada orang Yahudi di belakang aku, maka bunuhlah dia. Rasulullah sambung sedikit, illa syajaratul gharqati kanat min syajaratil yahud, kecuali pokok gharqat sahaja. Pokok gharqat ini dia adalah pokok yang mengagungkan orang-orang Yahudi. Subhanallah. Sekarang ini confirm kita belum tahu apa maksud pokok dengan batu itu bercakap. Adakah pokok dengan batu itu bercakap dia keluar mulut? Contohnya pokok dia keluar mulut bercakap. Adakah itu maksudnya? Ataupun dia bercakap dengan isyarat dia? Bukan isyarat yang difahami. Dia tengok, ada orang lagi pokok itu dia bagi tahu ke orang. Pasal apa? Orang-orang yang bisu pun boleh bercakap. Orang yang bisu tak ada suara, mereka itu senyap ke bercakap. Mereka bercakap dengan isyarat. Subhanallah. Kadang-kadang dia lagi becuk lagi berbanding kita. Cuma mereka tak ada suara. Orang-orang yang bisu boleh bercakap. Pokok akhir zaman boleh bercakap. Kita tak faham apa maksud pokok bercakap. Sekarang akan datang manusia akan faham apa maksud pokok itu bercakap. Kerana ada benda zaman sekarang yang kita faham berbeza dengan orang-orang tua kita dulu faham. Subhanallah. Orang tua dulu memahami kalau sembang-sembang itu maksudnya duduk dekat kedai kopi, cakap dengan suara, membincangkan isu-isu yang dibawakan oleh mereka, kena berjumpa. Kalau tak jumpa tak jadi sembang. Zaman sekarang dalam bilik pun kita boleh sembang.
Jadi kita faham benda ni pernah berbeza dengan orang dulu. Sekarang ni kita buka ni, chatting, cuba kita terjemahkan, letak bahasa Melayu kan. Apa maksud chatting? Sembang kan. Maksudnya manusia zaman sekarang walaupun tak cakap, untuk dia, tapi sentiasa dia cakap dan tak cari dia. Subhanallah. Pasal Rasulullah SAW tak cakap pokok itu keluar suara. Rasulullah mengatakan hatta yaqulu, sehingga pokok itu berkata. Bukan mengeluarkan suara, tapi berkata. Sekarang ini subhanallah, kalau anda hantarkan message, anda tak cakap, tapi anda bersuara kan, anda berkata kan. Anda tak keluar suara tapi anda bercakap, betul tak? Subhanallah, benda yang difahami. Maka subhanallah, ada bentuk hadis yang bentuknya macam ini. Yang pada zaman para sahabat, mereka hanya beriman dengan apa adanya pada kalimah tersebut. Zaman sekarang baru kita, oh macam ini rupanya, patutlah Rasulullah macam ini. Subhanallah. Kerana kata-kata Rasulullah itu melangkaui zaman. Apa yang Rasulullah cakap semuanya melangkaui zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Mahdi yang pertama sekali, pendapat para ulama terkini dan juga para ulama di zaman sekarang, kita ikut pendapat mereka kerana mereka melalui zaman. Subhanallah. Benda ini orang yang melaluinya lebih faham daripada orang sebelumnya. Para ulama sebelum ini kita tak ada mengatakan mereka itu salah, tapi ijtihad mereka mungkin sahaja berpandukan dengan apa yang mereka lalui pada waktu itu. Subhanallah. Maka Imam Al-Mahdi, pendapat para ulama kemudian adalah muncul pada zaman kemuncak teknologi. Itu yang pertama. Yang kedua, adakah zaman Imam Al-Mahdi itu penuh dengan peperangan seperti mana kita baca di dalam mana-mana artikel? Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Mahdi itu jelas disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Kata Rasulullah, yamla'il arda qistan wa 'adla kama mala'al jawra wa dhulma. Imam Al-Mahdi memenuhi dunia dengan kebijaksanaan dan juga keadilan. Dua perkara yang Imam Al-Mahdi akan penuhkan dunia ini dengan dua perkara. Apa benda? Kebijaksanaan dan juga keadilan. Kama mala'al jawra wa dhulma, seperti mana dunia sebelumnya telah dipenuhi sebelum Imam Al-Mahdi, bukan waktu Imam Al-Mahdi, sebelum Imam Al-Mahdi telah pun dipenuhi dengan dua perkara. Apa benda? Kegelapan dan kezaliman. Subhanallah. Maka kegelapan Imam Al-Mahdi penuhkan, lawannya kebijaksanaan. Maka adakah kita, menurut kita, subhanallah, Imam Al-Mahdi itu subhanallah membawakan benda yang kita tengok macam zaman sekarang kita baca dekat dalam artikel, ada kepada mulut-mulut manusia yang mengatakan Imam Al-Mahdi itu memenuhi dunia dengan peperangan dan juga persengketaan. Rasulullah tak pernah sebut dalam mana-mana hadis sahih maupun mawdu' maupun dhaif yang mengatakan bahawa Imam Al-Mahdi itu di akhir zaman memenuhi dunia dengan peperangan dan juga memenuhi dunia dengan penjajahan. Tak ada dalam mana-mana hadis. Imam Al-Mahdi tak memenuhi dunia dengan peperangan, subhanallah, tetapi memenuhi dunia dengan kebijaksanaan dan juga keadilan. Lawan keadilan adalah kezaliman Imam Al-Mahdi. Sebelum Imam Al-Mahdi, dunia dipenuhi dengan dua perkara. Yang pertama kegelapan, iaitu kejahilan. Yang kedua dengan kezaliman. Imam Al-Mahdi tutup kezaliman itu dengan keadilan yang dibawakan oleh Imam Al-Mahdi. Penuh dunia dengan dua perkara ini, subhanallah. Seperti mana dunia ini zaman sekarang dipenuhi dengan maksiat. Zaman sekarang dunia penuh maksiat. Kalau kita keluar saja, pandang kiri maksiat, kanan maksiat, atas maksiat, bawah maksiat, keluar kanan pakai maksiat, masukkan balik maksiat. Subhanallah. Itu zaman kita sekarang ini. Masuk rumah buka TV maksiat, tutup TV dengan handset maksiat juga. Astagfirullahaladzim. Maksiat di mana-mana saja. Tengok dinding pun maksiat di akhir zaman. Sebab itulah kata Imam Syafi'i, tengok dinding sahaja kalau keluar syahwat berdosa. Boleh bayangkan Imam Syafi'i zaman dia tak ada lagi rokok-rokok dekat dinding. Ni lukisan kat dinding tak ada.
skrin tak ada zaman Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i telah memberikan satu fatwa. Apa kata Imam Syafi'i? Tengok walaupun pada dinding sekalipun. Kata an-nazaru ila jidar fi syahwatil haram. Tengok dekat dinding dengan syahwat maka haram. Zaman Imam Syafi'i, orang katakan tengok dinding dengan syahwat, ini mesti orang yang nafsunya macam nafsu kuda ni. Betul tak? Ternyata zaman sekarang semua iklan-iklan dengan gambar-gambar 3D dekat dinding. Betul tak? Tengok dinding ada syahwat. Pasal apa? Iklan bra dekat dinding paling besar dalam dunia. Bukan setakat zaman sekarang ni dekat dinding tu, subhanallah, gambar yang tak bergerak. Zaman sekarang ada iklan yang dekat dinding dia boleh bergerak, subhanallah. Mungkin di akhir zaman sekarang akan datang bila tengok dinding tak ada syahwat. Benar, ikut apa yang pendapat Imam Al-Mahdi sebutkan. Dulu mungkin tak ada orang tengok dinding bersyahwat, kata mustahil lah tengok dinding bersyahwat. Di akhir zaman tidak mustahil orang tu tengok dinding boleh bersyahwat, pasal dinding semuanya ada gambar. Betul tak? Subhanallah. Akhir zaman di dinding ada iklan. Bukan iklan biasa, boleh bergerak, iklan macam TV. Subhanallah. Mana tak tengok dinding bersyahwat? Bukan dinding yang disyahwatkan, benda kat dinding tu yang disyahwatkan. Astagfirullahaladzim. Tengok dinding, tengok ni. Imam Syafi'i pernah macam itu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, Imam Al-Mahdi di akhir zaman, subhanallah, mana hidupnya dengan dua perkara. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kita ingin meringkaskan bab ini, yang pertamanya Imam Al-Mahdi memulai hidupnya dengan kebijaksanaan. Para ulama berpendapat bahawa Imam Al-Mahdi adalah seorang imam yang dikatakan paling alim dalam dua skop, dalam dua bahagian penting dalam dunia ini di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bijaksana dalam ilmunya, sehingga para ulama mengatakan summiyat bil mahdi li'annahu hudiya ila amrin qad khufiya. Dinamakan Imam Al-Mahdi itu Al-Mahdi kerana dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah kepada perkara yang telah pun disembunyikan. Ada ilmu-ilmu yang umat Muhammad tak tahu. Imam Al-Mahdi boleh adakan balik, boleh munculkan balik. Hudiya ila amrin qad khufiya, iaitu diberikan hidayah oleh Allah, diberitahu wahai Imam Al-Mahdi, ini benda yang sembunyi, adakan balik. Subhanallah. Zaman Imam Al-Mahdi, Imam Al-Mahdi akan munculkan semua ilmu-ilmu yang telah pun lenyap atas muka bumi Allah, diadakan balik. Kata para ulama, hatta annahu yastakhrijal Taurat wal Injil min biladi yuqalu lahu at-Taqiyah. Sehingga Imam Al-Mahdi dapat menghimpunkan semula kitab Taurat dan kitab Injil yang telah pun tak ada dan lenyap daripada sebuah negeri yang namanya Al-Baqiyah di akhir zaman. Negeri itu tak, zaman sekarang tak ada lagi, akan datang dia akan jadi ada. Macam Malaysia lah, Malaysia zaman Rasulullah tak ada, tapi zaman sekarang jadi ada, betul tak? Ibaratlah negeri namanya Al-Baqiyah, dia wujud di zaman Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi buat pengumpulan semula kitab Taurat dan Injil yang sebenar. Bukan kitab yang tipu olok-olok punya, Taurat dan Injil yang sebenar. Dikeluarkan semula, dihimpunkan semula oleh Imam Al-Mahdi. Suatu perkara yang tak pernah langsung dilakukan oleh mana-mana para ulama, termasuk para a'imah mazhab yang empat sekalipun. Imam semua, para ulama zaman sekarang tak pernah buat benda tu. Imam Al-Mahdi berjaya lakukan. Tak dikatakan dia punya pandai tahap mana. Subhanallah. Dan pada waktu itu manusia akan dibijaksanakan. Tak ada lagi dah manusia yang tak faham syariat pada waktu itu. Sampai ke budak kecil pun akan pada faham syariat. Macam zaman sekarang budak kecil pun dah tengok maksiat, macam itulah zaman akan datang. Budak kecil pun subhanallah akan subhanallah dia faham tentang syariat. Mohon hidupnya dengan berbagai ilmu. Yang kedua pentadbiran.
kebijaksanaannya dalam ilmu dan pentadbiran Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi di akhir zaman, ilmunya, kebijaksanaannya dalam pentadbiran sehingga kan subhanallah dapat menegakkan semula sunnah yang telah lenyap di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dapat mengembalikan semula pentadbiran khilafah yang sebelumnya telah lenyap di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan dapat menempatkan semula sistem keuangan yang dinamakan Baitul Mal, dan dapat mewajibkan semula zakat dan semua perkara tentang ekonomi yang sebelumnya telah pun lenyap. Subhanallah, itu adalah kebijaksanaan Imam Al-Mahdi pentadbirannya. Subhanallah. Yang kedua, memenuhi dunia dengan keadilan. Imam Al-Mahdi subhanallah melenyapkan semua kezaliman. Imam Al-Mahdi pentadbirannya penuh dengan keamanan. Sampaikan para ulama mengatakan pentadbiran Imam Al-Mahdi itu subhanallah akan terjadi 4 perkara pada dalam pentadbirannya. Yang pertama, dunia menjadi aman sentosa, tak ada peperangan lagi dah, subhanallah. Yang kedua, orang-orang kafir akan menjadi hina, Islam akan jadi mulia. Yang ketiga, subhanallah, harta benda akan menjadi terlalu melimpah ruah, orang semua jadi kaya raya. Yang keempatnya, keadilan akan tertegak di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tak ada berkata Imam Al-Mahdi akan mengaturkan peperangan atas muka bumi Allah. Maka persepsi yang mengatakan Imam Al-Mahdi itu ketua anggota perang, maka adalah persepsi yang sangat-sangat batil dan melenceng, tidak benar sama sekali. Malah Imam Al-Mahdi memiliki tentera-tentera di bawah pentadbirannya. Imam Al-Mahdi itu bukan ketua anggota perang, malah seorang pemimpin yang memimpin dunia secara global. Bukan memimpin komuniti, bukan memimpin kelompok, memimpin dunia secara global. Macam zaman sekarang ni, Washington, White House memerintah dunia, Imam Al-Mahdi memerintah dunia yang macam itu 10 kali ganda lebih baik. Yang macam itu, tapi 10 kali ganda, mungkin 1000 kali ganda lebih baik, kerana dia adalah Islam. Subhanallah. Tak ada lagi dah gelandangan-gelandangan yang bersepah di tepi-tepi jalan pada waktu itu. Sampai kan dikatakan subhanallah, tanaman-tanaman dan juga ternakan-ternakan akan jadi subur. Peternak-peternak lembu akan subur lembunya sampai mereka tak tahu dah nak jual ke nak buat apa. Diagih-agihkan tiap-tiap hari daging-daging lembu mereka secara percuma kepada penduduk dunia semua sekali. Tiap-tiap hari di zaman Imam Al-Mahdi kita akan dapat makanan daging percuma tiap-tiap hari, percuma. Datang ke rumah, assalamualaikum, ni daging percuma berapa kilo ni? 50 kilo ni. Saya buat lembu. Subhanallah. Kenapa banyak sangat ni? Tu apa namanya, petani-petani dia kemudian perternakan nak lalu banyak sangat. Orang yang ternak kayu pula nak buat perakut, kayu dia tumbuh, ya Allah. Banyak sangat sampai kan dia buat perakut dibagi orang percuma. Kita nanti di akhir zaman Imam Al-Mahdi akan terima banyak perakut dalam dunia, dalam satu hari itu percuma, tak payah bayar. Penuh rumah dengan aksesori, mana banyak percuma, dia semua percuma, semuanya first class dia. Sampai kan orang yang ternak apa dia tanam beras, yang tanam gadu, semua seperti itu juga. Dan dia jangan tak jual, buat apa nak jual yang banyak lagi? Duit dah banyak, buat apa nak jual lagi? Subhanallah. Sampai kepada waktu itu orang kalau lalu kat tepi jalan tersepak pukul dia rupanya jongkok pas. Dia buang di tepi jalan, kata ini mesti orang punya, tak payah ambil. Zaman sekarang kita tercuci RM50, tinggal sekiranya insya-Allah hilang. Subhanallah. Maka subhanallah beza sangat pada waktu itu dengan zaman sekarang. Antara ulama, orang yang paling miskin pada waktu itu adalah orang yang kurang satu helai baju daripada orang lain. Maksudnya kita semua ni semuanya ada berjuta berbilion harta-harta dekat rumah. Subhanallah. Pada waktu itu tak guna bank kan, tak ada pencuri, insya-Allah. Pada itu tak pencuri. Berjuta-juta harta kita, subhanallah. Tapi ustaz orang paling miskin. Pasal apa? Ustaz baju hanya ada 5 helai dekat rumah, sedangkan tuan-tuan baju ada 6 helai tiap-tiap seorang. Contoh, ustaz dikira paling miskin kan, subhanallah. Pasal apa? Kurang satu helai baju pada orang lain.
Tiba-tiba esok ada orang hadiahkan baju pula kat ustaz. Ustaz tak jadi kaya pada orang lain. Dia takkan lari macam itu je. Maksudnya tak ada langsung orang miskin. Subhanallah. Lihat macam mereka adilan Imam Al-Mahdi. Jadi orang yang nak mengaku diri Imam Al-Mahdi, adakah benda ini yang dilakukan? Muhasabah. Siapa dia yang subhanallah nak mengaku diri Imam Al-Mahdi, katanya aku Imam Mahdi akhir zaman. Apa yang mereka buat? Mereka istilahkan ekonomi, mereka istilahkan politik dan peperangan, percakapan satu sama yang lain. Apa yang mereka buat? Mengistilahkan kepimpinan daripada kebincangan, daripada rumput dan sebagainya. Apa yang mereka lakukan? Subhanallah. Jadikan orang-orang gelandangan itu kaya raya, ataupun menambah lagi gelandangan yang ada zaman sekarang ini. Maka yang nak mengaku Imam Al-Mahdi itu, jangan sampai subhanallah tak ada ukur baju dekat badan sendiri. Cerita dulu kamu tu siapa dia. Kalaulah kamu tu dah buat benda-benda ni pun belum tentu kamu Imam Al-Mahdi. Kalau kamu tak buat, jauh sekali, jauh panggang dari akhir kata orang. Subhanallah. Maka itu adalah bentuk kepimpinan Imam Al-Mahdi. Kata Imam Al-Barzanji, katanya syuddul jihada fi kulli bilad ma'raqatu la yuqidun naim wala yusfiqud dima. Imam Barzanji sebutkan ini dalam kitabnya tentang akhir zaman, dalam kitab namanya Al-Isya'ah. Katanya Imam Al-Mahdi akan melancarkan bersungguh-sungguh jihad di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini di setiap negara. Dan jihadnya itu tidak akan mengejutkan orang yang sedang lena tidur, dan tidak akan menumpahkan walaupun setitis darah. Maksudnya peperangan Imam Al-Mahdi bukan dengan mata pedang, tetapi dengan akidah, ilmu dan keadilan. Subhanallah. Berperang Imam Al-Mahdi dengan orang-orang yang bukan Islam tentang akidah, ilmu dan keadilan, bukan dengan mata pedang tik-tik-tik macam Robin Hood. Subhanallah. Persepsi ini sangat leceh dan salah. Imam Al-Mahdi ada tentera di bawahnya. Tentera itu dikepalai oleh seorang lelaki yang namanya Muhammad Al-Qahtani di akhir zaman. Muhammad Al-Qahtani adalah general, dia adalah Laksmana yang mengepalai tentera-tentera Imam Al-Mahdi di seluruh dunia, yang tenteranya itu subhanallah berpakaian putih, memenangkan pertarung dengan kalimah Allahu Akbar, la ilaha illahu, tanpa sebarang tembakan, tanpa sebarang tetakan, tanpa sebarang berlaga mata pedang. Pergi pula ke negara Eropah, negara Parsi, mengatakan la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illahu, terbuka, menang terus. Maka berlaku keamanan selepasnya, tak ada berlaku apa-apa peperangan. Ini adalah bentuk kepimpinan dan juga kehebatan zaman ketamadunan Imam Al-Mahdi di akhir zaman. Bukan seperti mana yang kita bayangkan sebelum ini. Sekarang ini perlu dan wajib kita betulkan persepsi. Subhanallah. Takut-takut berdosa kita, benda yang semua oleh Nabi kita fikir benda yang salah. Subhanallah. Mana taknya kita kalau search je dekat internet, Imam Al-Mahdi tengok image-nya, mesti image orang lelaki yang pegang pedang, yang penuh dengan peperangan, penuh dengan betul tak? Ini yang selalu kita tengok dalam poster-poster. Poster itu pun nak bagi persepsi yang salah dengan kita. Pasal yang kenalkan kita dengan Imam Al-Mahdi di akhir zaman adalah Dajjal. Minta maaf, yang kenalkan kita dengan Imam Al-Mahdi di akhir zaman adalah Dajjal. Kerana apa? Umat Muhammad tak ambil bahagian untuk memperkenalkan Imam Al-Mahdi kepada umat Muhammad yang sebenarnya. Kita tak ambil bahagian benda ini, maka Dajjal ambil bahagian benda ini. Maka dia selewengkan, astagfirullahaladzim. Maka subhanallah, itu yang kedua, image-nya. Yang ketiga, Imam Al-Mahdi subhanallah, apa yang dilakukan oleh Imam Al-Mahdi dalam pemerintahannya. Imam Al-Mahdi melakukan 3 perkara. Yang pertama, mengislahkan ekonomi sejurus sahaja dia itu dibayar di antara rukun dan maqam dekat Kaabah. Imam Al-Mahdi muncul dekat Mekah antara rukun dan maqam, rukun Yamani, maqam Ibrahim. Yang pertama, sekali akan diislahkan ekonomi sampai tak ada lagi kemiskinan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada orang yang teraniaya dia.
Sampai disebutkan di dalam suatu cerita kisah Imam Al-Mahdi yang diceritakan oleh Sayyidina Ali kepada para sahabat. Subhanallah, Imam Al-Mahdi sejurus selepas dia itu, subhanallah, dinobatkan sebagai seorang imam pemimpin di akhir zaman, akan merobohkan semua bangunan yang dibina dengan harta-harta yang batil, dan akan memasukkan semua persatuan-persatuan, NGO, kerajaan-kerajaan yang ditubuhkan dengan harta curi, rampas dan batil, dan akan dikembalikan dengan jongkong-jongkong emas ke Baitul Maqdis di dalam 1000 buah kapal yang syarat dengan jongkong emas. Sebuah kapal itu besar, subhanallah. Ada juga riwayat yang mengatakan bahawa 60,000 buah kapal yang syarat dengan jongkong emas dikembalikan ke Baitul Maqdis dan dialihkan, katanya kana yahdul mala haitan ghaira haddin wala 'adl. Imam Al-Mahdi akan mengalihkan semula dengan bentuk yang tanpa terhad dan juga tidak ada lagi yang dikatakan terbakti. Tak ada lagi dah terbakti, akan dialihkan secara adil dan saksama, subhanallah. Itu mengislahkan ekonomi Imam Al-Mahdi. Begitu saja Imam Al-Mahdi muncul, maka pada waktu itu termasuk semua sistem rabawi, sistem riba akan termasuk, sistem cukai akan termasuk, dan juga semua sistem-sistem pinjaman yang batil akan termasuk, ternobat semula sistem Baitul Mal, dan juga diwajibkan semula diyah dan juga zakat pada umat Muhammad dan diyah pada orang-orang kafir. Subhanallah. Pada waktu itulah ada istilah kafir dhimmi. Zaman sekarang tak ada. Kafir dhimmi itu adalah orang kafir duduk dalam negara Islam bayar diyah, bayar cukai kepada kerajaan Islam. Kata Rasulullah, man ada dhimmiyan faqad adani. Orang yang kacau kafir dhimmi. Siapa kafir dhimmi? Dia duduk dalam negara Islam bayar diyah, bayar sejumlah duit, subhanallah, kepada kerajaan Islam. Rasulullah akan lindungi mereka. Tapi orang yang tak bayar dia, mereka kafir harbi. Zaman sekarang ada ke kafir dhimmi tadi? Sistem dah tak kuat dah, subhanallah. Dan juga zakat dialihkan secara saksama, tak ada lagi orang asnaf pada waktu itu. Zakat wajib tapi tak ada lagi asnaf waktu itu, subhanallah. Maka itu adalah mengislahkan ekonomi. Yang kedua, yang Imam Al-Mahdi mengislahkan yang disebutkan politik. Tidak ada lagi dah di zaman Imam Al-Mahdi perbalahan tentang warna-warna. Kamu warna biru, aku warna hijau, mereka warna oranye. Tak ada lagi perbalahan percakapan yang sedemikian di zaman Imam Al-Mahdi. Imam Al-Mahdi subhanallah dah berjaya pada kepadukan umat Muhammad dengan segenap persepsi mereka dalam suatu pendapat yang sama. Dan tak ada lagi dah jamaah yang bertelingkah satu sama yang lain. Dan tak ada lagi dah NGO sama sekali kat Malaysia kata NGO kan, subhanallah, yang bertelingkah satu sama yang lain. Semuanya aman di bawah panji-panji La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir zaman, semuanya bersatu. Mengislahkan politik Imam Al-Mahdi. Zaman sekarang politik semuanya cakap bukan kawan, subhanallah. Yang terakhir sekali, Imam Al-Mahdi mengislahkan sosial. Di zaman Imam Al-Mahdi sudah tidak ada lagi perhimpunan memperingati orang-orang ahli neraka, perhimpunan untuk melakukan maksiat, perhimpunan untuk melakukan persengketaan dan juga pertumpahan darah. Tidak ada lagi konsert, tidak ada lagi parti-parti pada waktu itu, subhanallah. Semua perhimpunan semuanya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu itu masjid kalau penuh menempah, yang datang 20,000 orang, 50,000 orang itu biasa. Tetapi konsert kalau ramai sedikit luar biasa pada waktu itu. Waktu itu kalau ada artis datang buat konsert, yang datang macam ini je, tak ramai. Tapi kalau datang ke masjid, ada forum ke, ada ceramah ke, ada sembahyang 5 waktu sehari semalam, subhanallah. Di masjid-masjid yang datangnya macam yang datang ke konsert zaman sekarang. Jadi kembali, subhanallah. Dan pada zaman Imam Al-Mahdi tak ada lagi minuman Arab, alihan dadah, dan semua perkara subhanallah yang mengunsurkan sosial yang rosak,
Malah anak muda di zaman Imam Al-Mahdi, subhanallah, mereka itu bangga kalau berpakaian-pakaian sunnah. Mereka itu subhanallah berpakaian-pakaian sunnah seperti mana mereka subhanallah anak muda sekarang bangga dengan pakaian-pakaian maksiat mereka. Zaman sekarang kalau pakai macam ni, budak-budak muda pergi dekat Darul Aman Mall, boleh. Tapi zaman Imam Al-Mahdi mereka akan bangga pakai macam ni. Katanya, kenapa kau tak mau keluar? Ya, aku tak mau keluar. Pasal aku tak ada sempat lah. Zaman Imam Al-Mahdi nanti. Sekarang, kenapa tak mau keluar? Ya, aku tak mau keluar. Kenapa tak mau keluar? Maka aku tak ada suara jeans. Zaman sekarang macam tu. Akan datang Imam Al-Mahdi pada zaman. Bila kita ajak dia keluar, tak mau keluar, aku malu lah. Kenapa malu? Aku tak ada baju jubah, aku tak ada serban. Subhanallah. Orang perempuan aku tak ada niqab, saya tak keluar. Subhanallah. Zaman yang anak muda bangga sangat dengan pakaian sunnah. Zaman sekarang yang bangga pakaian sunnah orang yang datang ke masjid je. Anak muda kat luar semuanya tak bangga pakaian sunnah, kata dia ketinggalan zaman. Zaman Imam Al-Mahdi, pakaian sunnah akan dipakai pakaian dalam parlimen, pejabat seperti mana pakai baju pun blazer dekat dalam pejabat sekarang. Minta maaf nak cakap, umat Islam pakaian pemerintahannya sudah bertukar pada pakaian padri macam zaman sekarang semenjak kejatuhan Empire Utsmani yang 1500 tahun yang dahulu. 1000 subhanallah pada tahun 1500 tahun Masihi, 1500 tahun Masihi, pada waktu itu tanah Palestin dirampas oleh orang-orang Israel dan orang Islam menukar sedikit demi sedikit pakaian pemerintahannya daripada berserban tak payah lagi berserban, daripada berjubah tak payah lagi berjubah, dan ditukar sedikit demi sedikit kepada pakaian padri sampai zaman sekarang. Dan benda itu subhanallah akan jadi seperti asalnya pada zaman Imam Al-Mahdi. Zaman Imam Al-Mahdi pemerintahannya semua pakaian-pakaian yang sunnah semata-mata. Zaman sekarang kalau kita tengok orang yang kerja sibuk pasang necktie, betul tak? Zaman Imam Al-Mahdi kalau nak pergi bekerja sibuk pasang serban. Nak pergi mana tak? Pakai serban. Abang nak pergi office. Subhanallah. Inilah ibaratnya zaman Imam Al-Mahdi. Subhanallah. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini subhanallah ukur masih jauh ke kita dengan Imam Al-Mahdi zaman sekarang. Tempohnya telah pun terlalu dekat, tetapi pemerintahannya jauh pangkal daripada api banding zaman sekarang. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Muhammad yang dibebaskan daripada semua bala bencana dan juga kesempitan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kamu keluarkanlah kami daripada semua fitnah-fitnah di akhir zaman. Jauhkanlah kami daripada semua fitnah-fitnah lelaki dan wanita, fitnah remaja dan kanak-kanak, fitnah belia dan orang-orang tua. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada sehebat-hebat fitnah pada kepimpinan, pada keuangan dan juga pada kehidupan kami. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada sebesar-besar fitnah yang membawakan kami kepada kelembah kemaksiatan dan juga lembah kebinasaan di akhir zaman. Jauhkanlah kami ya Allah kepada sedahsyat fitnah, daripada fitnah Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Jadikanlah kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, cucu cicit kami ya Allah, zuriat-zuriat kami ya Allah, orang yang mengikuti pegangan para ulama sebelum kami ya Allah, pegangan orang-orang yang adil zaman kami ya Allah, dan pegangan Imam Al-Mahdi pada zamannya ya Allah, dan orang terus meneruskan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Minta maaf sekiranya ada salah kata tutur kepada pihak ataupun isu yang kita bawakan tadi adalah isu yang sensitif. Minta maaf kalau ada yang kita bawakan itu adalah yang sensitif. Bukan sengaja kita ingin sebutkan kalau ada, tetapi kita sebutkan atas dasar ianya adalah pengetahuan ilmiah. Subhanallah. Hadirin kami
datang ini untuk membawakan satu hasrat. Kami punya kumpulan sebenarnya ingin dalam usaha membawa 2 orang chef yang terkemuka daripada Aceh, Indonesia datang ke Malaysia. Jadi mereka itu memerlukan pembelanjaan mereka itu adalah lebih kurang RM5,000 2 orang untuk 2 orang. Mereka akan ada di Malaysia selama seminggu. Jadi pembelanjaan itu kita dah kira-kira mudah-mudahan mencukupi. Memohon infak daripada tuan-tuan dan puan-puan memudahkan perjalanan para kiai kita daripada Indonesia yang sangat terkenal dengan ilmu mantiqnya, ilmu usul fiqhnya dan juga ilmu aqidahnya. Subhanallah, mudah ini akan menjadi perkara yang memberatkan mizan hasanat kita di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kalau boleh ada seorang yang terus nak bagi sponsor pun lagi baik, alhamdulillah. Tapi kalau tak ada, maka berilah sekadar yang mampu. Mana tahu ada jutawan kat sini setakat RM5,000 tu macam RM5 je. Sebab aku dapat tiap-tiap bulan masuk RM500,000. Tak ke RM5,000 tu macam RM5. Makanya mudahan itu yang memberatkan mizan hasanat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.